Hari kedua kami penuh dengan aktiviti menarik. Dari naik kereta api di Mini Floating Market, ke fun swing dan bersikal gantung di The Lodge Maribaya. Sempat juga kami singgah di Kopi Luwak Cekoleh dan jumpa si musang famous. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni hari kedua kami dekat Bandung. Untuk hari ni, kami akan jelajahi kawasan Lembang. Assalamualaikum semua. Pagi ni, ini jam 5.45 pagi. Dah siang dah dah cerah dah kat luar. Tapi hotel ni tak nampak tingkap. Okey, inilah keadaan bilik kita. Hotel biasa-biasa je lah. Tapi cukup lah sebab bukan kita nak tidur sangat kan. Kita nak banyak bekerja dekat, banyak berjalan-jalan kat luar. Tapi pagi ni kita akan ke Lembang rasanya untuk meneruskan perjalanan. Okey. Lepas je bersiap, niat awalnya memang nak turun untuk sarapan. Jadi saya terus capai kat bilik dan turun ke lobi. Awal sikit sebab tak sabar nak mulakan hari ni. Tapi bila sampai bawah, baru saya perasan satu benda. Restoran hotel rupanya buka pukul 7 pagi. Jadi kenalah tunggu sekejap sebelum boleh breakfast. Hai. Dekat sini restoran buka pukul 7. Sekarang kunci. Sekarang baru pukul 6.25. Lagi setengah jam. Pukul 7.10 pagi, kami dah pun berada dalam restoran hotel. Walaupun masih awal, suasana dah agak meriah. Tetamu lain pun dah mula turun untuk sarapan. Menu yang disediakan ringkas, tapi Alhamdulillah mengenyangkan. Ada mi goreng, sayur, ayam lada, keropok, orange juice dan macam-macam lagi. Cukup lengkap untuk bekalkan tenaga hingga tengah hari nanti. Hari ni saya sarapan mi goreng, ayam lada dengan sayur. Ayam lada dia sedap tau. Saya ni kepala botak. Di dalam tanya menyembunyikan rahasianya, letih kehabisan kata dan kita. Lepas habis sarapan, kami terus bergerak ke arah parking van sebelah lobi hotel. Van pun dah siap tunggu di parking dan Mas Irfan dah ready untuk bawa kami ke Lembang. Hari ni hari kedua di Bandung. So cuaca okey pagi ni. Harap-harapnya tak hujan. Sucu weh. Lebih kurang 7.56 pagi, kami mula bergerak dari hotel menuju ke destinasi pertama hari ni, Tahu Sumedang. Perjalanan ni mengambil masa lebih kurang 35 minit daripada di base hotel ke Tahu Sumedang. Cuba tengok ni, dua arah dalam satu masa. Benda ni buat kita orang sangat kagum. Bandung ni ada vibe tersendiri. Hidup, sibuk tapi tetap tenang. Sepanjang perjalanan, kami lalu kawasan perumahan, deretan kedai-kedai kecil, masjid tempatan, sekolah. Semuanya bagi rasa real Bandung life. Legend kata orang. Sampai juga kami di Tahu Sumedang Renyah, antara spot wajib kalau jalan-jalan ke Lembang atau kawasan sekitar Bandung. Bukan sekadar tahu biasa tau. Kita beli aiskrim. RM10,000, RM2. Tahu kat sini masih panas-panas. Rangup luar, lembut dalam. Ni tahu, kita beli tahu. Berapa ribu ah? RM56,000. RM56,000. Baiklah, ditunjang ini adalah Design and Software. Bebas dari Sedap. Tak. Siram ni betul. Biasa makan kalau orang Sunda ni, nah macam tu. ni gigit cilinya. Gigit cili.
Cili. Chili. Pedas. Ais krim. Pagi-pagi makan ais. Satu chili ni. Oh, pedas guys. Pedas guys. Weh, pedas. Tambah ada ais. Style makan dia simple tapi rare. Gigit tahu rangup tu, terus gigit cili hijau. Lepas kenyang makan tahu panas-panas, kami pun terus sambung perjalanan ke destinasi seterusnya, Kopi Luwak Cikole. Perjalanan dari sini ambil masa lebih kurang 25 minit je. Sampai jadi Kopi Luwak Cikole, kami terus disambut mesra oleh salah seorang staf di situ. Suasana sejuk, penuh dengan pokok tinggi dan hijau. Tempat ni terletak betul-betul di kaki kawasan hutan. Memang sesuai sangat untuk pengalaman kopi yang asli dan unik. Kopi Luwak Cikole ni bukan sekadar nama kafe. Dia merujuk kepada dua perkara penting. Pertama, kopi luwak tu sendiri adalah kopi eksotik yang dihasilkan daripada biji kopi yang telah dimakan dan dicerna oleh haiwan luwak. Sejenis musang kecil yang hanya pilih buah kopi yang paling masak dan manis. Cikole pula adalah nama kawasan yang terletak di Lembang, Bandung. Ada zoo, tapi semua ni musang. Ni musang. Nah, ini kopinya Adik mu. istri jantung, darah tinggi, diabetes, kanker, migrain ini. Nah, ini kopi yang lepas dimakan musang menjadi rendah kafein, dan alhamdulillah kopi luwak yang asli itu elok untuk kesehatan organ tubuh manusia, dan bukan tai, tetap utuh biji kopi. Karena biji hanya ditelan tapi tak bisa dihadam. Ni peratus kopi lepas dia berak. Nah, jadi semalam Kamis pagi-paginya makannya pisang betik, minumnya susu, telur, madu. Lepas makan minum, tidur. Lepas berak kosong isi perutnya, baru kasih makan buah kopi. Jadi musang hanya makan biji kopi, kulitnya dimuntahkan, biji ditelan sebanyak 300 gram. Itu sudah dipilih yang terbaik. Kalau kita kasih 500, masukkan dalam kandang, dipilih yang terbaik oleh musang. Kopi luwak ni memang unik. Ia dibuat daripada biji kopi yang dimakan dan kemudian dikeluarkan semula oleh musang. Cuma ini ada najisnya, belum dicuci. Nah, ini yang wajib dicuci 7 kali itu. Ini masih ada kulit. Ada kulitnya. Biji masih di dalam. Nah, ini kalau dicampak di tanah, dia akan hidup nanti. Macam ini pokok kopi semua. Nah, ini proses Taiknya. Ini taik kopi. kesehatannya, sangai, kisar, cupping test, packaging. Nah, ini yang kopi O, yang tidak boleh menggunakan gula atau susu ini untuk membantu mengurangi rasa sakit penyakit tadi, gastrit, jantung, darah tinggi, diabetes, kanker, migrain. Di sini ibu hamil tidak apa-apa, anak kecil bagus. Buat anak-anak macam ini biasakan kasih minum kopi karena ada manfaat untuk ini yang sudah Arabica Robusta. Lain-lain pokok. ini yang dinamakan green bean kopi atau kopi hijau. Nah, ini dikope dulu, kulit tanduk namanya. Ini satu lagi namanya kulit ari, dibersihkan lagi, baru bijinya. Jadi bukan tai. Karena orang banyak risau itu bukan tidak mau karena risaunya kira tai, najis dan haram. Bukan. Nah, ini kalau nak ditanam ya harus macam ini, harus ada kulit, tak boleh dikope. Jadi tidak boleh dikope macam ini. Mana ada jantan, satu buah beri kopi, dia melekat 2 biji. Ini yang betina. Kalau jantan dia Perbezaan kopi jantan dan betina. bunga tunggu beberapa bulan keluar biji. Ya maksimal 1 Anatopi tahun, 2 kopi kali. Arabica dan Robusta. Ada 2 jenis kopi Ada dekat ini sini. kopi kulitnya. 2 pokok. Belah telinga, biji kopi. Kulit ari ni cabut kalau nak makan. Kulit ari dengan kulit tanduk ni cabut. Tapi kalau nak tanam luwak, maksudnya musang. Ekor dia baru pusing.
Hello. Woi, macam Orang kelemen lah. Orang payah. Arab ego po, Arab kawinan. Boleh. musang akar, lagi satu musang balik. Musang pandan balik. Macam burung. Apalagi kalau cuti Malaysia. Lumayan tightnya. Campur lah. Jadi kalau sekarang kurang pelancongnya 1 minggu 2-3 kali stok habis buat. Nah ini alat kisar itu alat packaging kemas. Jadi tak ada modern, semua manual. Nah ini kan selain kalau di sini kan memang tidak ada paksaan. Nak minum ya silahkan, tanah minum ya sudah street balik. Tapi kita dapat ilmu kan. Siapa tahu nih generasi sekarang mau berbisnis kopi ini boleh diguna basic-basicnya. Biasa ini boleh diguna basicnya, kita pakainya medium ya, jangan dark. Baik. Ya kalau misalkan kita ada kafe boleh sediakan yang dark karena orang ada yang suka dark, ada yang tak suka, ada yang medium, tapi kebanyakan yang medium karena ini sudah separuh arang, separuh kopi, jadi pahitnya ada pahit arang. Kalau ini sudah lepas jadi arang, sudah minum arang saja, cari pokok yang dibakar dibuat kopi tumbuh sama saja. Nah, apa kata ada itu bau apa ini? Nah, bau dulu biar tak salah paham. Sedap ya, nih. Bau apa? Bau Kopi. kopi. Bau lah tidak apa-apa nih. Ini dah digoreng ya? Ini sudah digoreng. Ki kopi rapi, ki kanggo kesehatan. Ono sing nganggo gula, sing 3 in 1, 3 in 1. Ayo barangkali minum kopi atau bagaimana? Nggak boleh pakai gula kalau mau sehat. Nah ini kalau ini stamina, ini 50, ini 70, ini untuk gaut, kebas, tulang, sendi, kolesterol, resdung, selesma, asma, masuk angin, lengo-lengo ini. Tidak, tak boleh. Nah ini yang 3 in 1, kalau ini sedap-sedap, macam koko. Ini boleh guna ais, boleh, sejuk boleh, panas boleh. Kalau ini tidak boleh untuk kesehatan, tapi itu terpulang ya. Mau yang mana? Yuk. Orang dulu, karena ladangnya luas-luas orang tua kita dulu. Tanam kopi, tanam sayur, apa saja. Tapi dulu tanahnya cantik, sekarang udah berapa? Kalau Dan di tak ada sini pun sana pupuk kopi. ada. Dia ganti sawit yang sebelah Iya, belah. iya. Nah, original pahit. Tidak hamil saja atau muda-muda boleh, Bang. Hamil tu. Nah, Hamil cacing. Ini pahit ya? ya normal lah kopi, namanya kopi pahit tapi tak sepahit Ini ada kehidupan. gulanya ya? Ambil satu-satu. Ye, senyum, cie. Selain kopi, dekat sini juga ada light meals untuk korang makan sambil layan kopi. Satu bekas, Satu kawan. jadi 3. Ya. Cinnamon, kopi nih, bau dulu. Ah ini tak suka bau ini. Bau lah. Oh, kopi campur ni. Ada cinnamon. Cinnamon, coklat, kopi nih. Kalau dia mah senangnya bau duit. Kalau bau duit pasti dicium nih. Ya, tuh. Nih, coba. Hah? Gratis kan? Gratis, mah. Nih. Free. Nah, ini gosok dengan 1 jam. Nanti dikeringkan. Ya, tunggu sampai Nah ini yang cawan putih, ini yang kopi ya, kosong, lama-lama dapat kopi O. tonyo. Nah ini yang brown, yang manis, dan ini yang stamina. Nih, Kakak. Coba. Bau dulu. Dibawa dulu boleh. Bau dulu. Lihat tuh yang kopi O. Macam jamu. Mau kopi. Kopi. Yang ni yang sedap. 3 in 1. Kayak 3 in jamu. 1. Tapi ono kopi nih. Mau libat Makan boleh. yang gendam. Oh, dia. Nanti keluar lepas sih. Keluar jin. Bye. Kalau sudah keluar tinggal boleh minta satu permintaan. Alah deh. Makanannya jadi sejuk karena kan kulit.
dikasih dibersihkan dengan benda herbal. Pas kacau eloknya tunggu dulu 1 menit. Dia bagi sedaknya turun dulu. Boleh kacau dulu. Ya. Minum lagi. Kalau di sini kacau itu Ni originnya 50.000. Ni stamina 70. harganya 1 botol. Ini biasa 60. Ini 50. Obat apa? Satu traynya 1 tangan, nanti bedakan yang guna dan tadi tak mau sampai merata semua, nanti lama-lama sejuk kan ada coklat untuk melembabkan kulit. Berapa lama ni kena pakai? Hah? Berapa lama? 2 tahun. 1 menit 2 menit, lepas itu biarkan minimal 15 menit kering. Ini lagi lah. Original. Original. Pengsan. Mantap lah tu. Minum je dah beli. Lepas sini kat tu. Dah tak boleh tambah gula. Ya, ada ni gula. Tambah je lah hasil tu, biar je lah. Apa tengok je. Asin. Jangan digos cuci. Ni yang tak ada hasiat. Ini juga yang sedap. Dia minuman kesihatan. Mesti dia minuman kesihatan. Satu je habis. Kita dah basuh dah. Ui. Nampak. Selesai beli kopi, sempatlah sekejap beli belah di bahagian depan pintu masuk kopi luwak Cikole. Ini namanya apa? Ikat. Ikat khas Jawa Barat. Ikat khas Jawa Barat. Kalau Blangkon tu di Jawa Timur, Pak. Kalau Blangkon Jawa Timur, Surabaya, betul. Surabaya. Kalau ini yang lagi famous nih, Pak. Ini selalu guna Bapak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi. KDM itu selalu guna macam ini. Ini 120. Ini. Lepas puas bergambar dan nikmati suasana ladang kopi yang unik ni, kami pun mula bergerak ke destinasi seterusnya, The Lodge Maribaya atau lebih mesra dikenali sebagai TLM. Perjalanan diteruskan menyusuri kawasan tanah tinggi yang menghijau. Walaupun jaraknya tak jauh sangat, jalan berliku dan sedikit sempit memang membuatkan pemandangan sepanjang perjalanan ni terasa adventure. Ini apa? Oh, ni bukan. Selepas bergambar di depan istana, dari kawasan parking bawah, kami terus naik shuttle Wirawiri, van rasmi yang disediakan untuk bawa pengunjung ke atas. Perjalanan cuma ambil sekitar 5 minit. Tapi sepanjang laluan tu, kami disajikan dengan pemandangan hutan yang subur, udara sejuk yang nyaman dan suasana yang tenang. Shuttle Wirawiri ni memang efisien. Pemandu semua berpengalaman dan van akan ulang-alik setiap beberapa minit. Memang mudah, selesa dan cepat. tanpa suara. Turun je Wirawiri tadi, maknanya sampailah kita ke kawasan atas. Kami terus menuju ke kaunter tiket utama. Suasana kat atas ni memang tenang. Dikelilingi pokok-pokok tinggi. Udara pun sejuk sangat. Tak terlalu sejuk, tapi nyaman. Memang rasa macam jauh dari kesibukan kota. Proses beli tiket pun mudah. Kaunter kemas, ada papan tanda harga dan aktiviti yang jelas. Mas Irfan selaku tour guide kami siap explain satu-satu aktiviti yang ada. Ada banyak betul tempat menarik dekat dalam ni. Serius, satu hari pun tak cukup kalau nak main semua. Kembar saya hari ni. Kembang lagi dah, bukan kembang.
Lepas beli tiket, kami terus bergerak ke kawasan funicular, sejenis lift landa yang akan bawa kita turun ke bahagian bawah bukit. Kalau berjalan kaki memang penat sebab agak curam. Jadi naik funicular ni bukan sahaja jimat tenaga, tapi view sepanjang turun tu pun memang cantik. Ini yang full package baru ada 4 orang. Iya, mau 2 orang ya. Tambah 2. Baru buat 4 orang, tambahnya 2 orang. Cantik tu. Besar kan? Kejap tu. Lepas lagi sampai. Tutup, bye-bye abang. Bye-bye abang. Bye-bye abang. Abang. Boleh bantu kita nomor 1. Pesan nombor 1. Ni lah abang ni kat sini lah. Ni. Allah terkejut. Dah jalan dik. Boleh naik tangga tu lah. Kalau naik basikal ni lagi kita naik. Apa naik basikal tu lah? Basikal tu naik sebenarnya tak sampai akhir. Lepas situ dia. Lepas tu patah balik. Dia ambil gambar je. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama. Sampai kat bawah, kami mulakan dengan aktiviti yang jadi kegilaan ramai, hot air balloons. Tapi jangan salah faham, ni bukan yang terapung bebas tu. Tapi yang naik hanya setinggi 10 meter untuk feeling naik balon udara panas sambil bergambar. Ini kali ni tadi kita naik. Ni kafe. Sekarang kita akan naik hot air balloon. Kita turun balik. Jom. Takut tak? Takut? Tak. Adik berani cakap. Adik berani kan? Berani cakap. Abang jangan. Jangan macam tu bang. Makan lah. Cuk. Maju depan. Cantik. Cepat. Nanti jelas screenshot kat gambar. Alah susah cepat. Di bulan sepi jatuh terdampak tersasar. Okay, ada makan-makan juga. Tempat dia dekat tepi lereng bukit. Tapi bukit dia cantik lah. Bukit dia cantik lah, view bukit dia. Apa? Cantik. Cantik. Hijau. Baik. Tu orang kat tingkap tu. Afiq, mana ibu? Afiq. Abang, masuk. Senang je buat gambar kawan.
Yang ada orang berdiri tu. Suara je kat sini. Senyum. Ala sampai. Terima kasih. Hati-hati. Tengoklah gambar je lah menikmati. Dah like dah. Next, kami terus ke Skybike. Satu lagi aktiviti viral dekat sini. Kayu basikal di atas tali yang tinggi dengan view hutan Lembang kat belakang. Gabungan gaya dan seronok. Sekarang pukul 11 lebih. Diorang nak solat Jumaat dulu. Jadi kita beratur je dulu. Penat. Banyak sangat tangga. Ni view dari atas tempat untuk naik basikal. Sekarang orang tengah solat Jumaat. So diorang tutup sekejap sampai pukul 12.30. Sekarang dah 12.10. Jom kita tengok macam mana dekat The Lodge Merlion ni. Kita dekat sini sampai pukul 2. Hati-hati, hati-hati. Baby nak warna. Oh, basikal merah. Basikal kuning siapa? Hijau. Hijau tak ada yang? Tu yang merah dengan kuning je. Oh ya, hijau. Hijau. Hijau tu. Toyang. Toyang. Sam. Abang menang. Tapi yang paling penting, gambar dekat sini memang nampak epic. Dah ambil dah tadi. Dah, Alung tu. Kat surau. Tarik. Dia turun kat mana? Adik kata jangan takut, tak jatuh. Tak jatuh kan, Nen? Jom kita ke next. Ha? Sky Tree rasanya. Ini cafe Sky Tree. Dekat ni. Betul lah. Dia naik, try lah. Oh tu hanya mana? Bukan yang. Tak apalah, dah jalan je. Dia. Okay, sekarang pukul 12.54. Kita tengah tunggu untuk Sky Tree ni buka. Dia buka pukul 1. Sekarang baru pukul 12. Ya, tu je kita tengok dia punya pemandangan ni. View. Wah. Kak Angah. Wah. Tak butuh dia korek kan? Ni kawasan kafe dia dekat atas ni. Dia korek kat atas ni. Besar. Ya? Abang. Tengok. Mana cacingnya? Mana cacingnya? Kelihatan. Saling tengok, saling pandang. Sini ya, kamera bentar. Okey. Belly swing. Swing belly. Salah tiket pula. Dari buat 6 orang ke buahnya 4 orang. Jalan bang. Kerja sini. Bukan free bang. Tu bapa bayar tadi. Who said it was free? Jangan nangis baby. Jadi baik-baik. Dia tadi.
Kami sambung ke Bamboo Sky, platform tinggi yang diperbuat daripada buloh dengan background alam semula jadi. Dekat sini santai sikit, ambil angin dan posting gambar saja. Ada nak naik ni. Jangan. Tak cukup dengan tu, kami cabar diri naik swing dan fun swing. Tapi, yang fun swing ni betul-betul beri pengalaman melayang tinggi. Back, dengan kamera. You on kamera? Ibu macam mana, Dek? Ibu okey je kan? Ibu okey je. Okay, best. Jangan pandang bawah, atas. Pada atas, direct. Mantap. Ini lokal. Ketiga, 1, 2, 3. Lihat sini senyum. Baby. Itu. Selamat, banyak. Okay, pegang kuat. Dah ready? Katengku. Bendanya. Okay, pegang kuat, bang. Ya, benar. Pandang atas je. Pandang ibu je. Tak payah pandang sana. Senyum. Tak payah pandang bawah. Atas je. Pandang sini je. Pandang sini. Pandang sini. Ya, pandang sini. Pandang kamera. Okay. Ah, good. Pandang atas. Alright, good. Seram, guys. Mainan kita dah habis. Sekarang kita nak pergi makan sikit kat kafe atas tu. Lepas tu kita terus bergerak ke next destination. Aktiviti demi aktiviti memang tak sedar masa berjalan. Tapi itulah The Lodge Maribaya. Tempat untuk yang suka cabaran, suka gambar cantik dan paling penting, suka kenangan yang tak akan dilupakan. Kita makan dulu. Tengok nak buat berapa. Sekarang kita tengah lihat makan dekat Omah Bambu. Dekat je dengan tempat kita main buayan tadi. Makan sikit-sikit je sebab kita nak sambung jalan dah. Sekarang dah pukul 2 dah, 2:30. So jom kita tengok ke mana next station kita. Cepat ni. Apik, tu ayam. Tengok adik main ayam. Orang nak balik dia main ayam pula ya. Kat bawah restoran ni ada ayam.
Allah, semua orang Allah sambut. Di belakang adik. Tu. Laba-laba. Tapi ni panas. Tak boleh bantu dah. Saya ada kipas panas ni kat bawah. Ada kipasan. Bukan, tengok pemandangan. Pokok pine dia. Syukur lah Allah bagi. Bye Bella. Adik. Allah bagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bye-bye. Ibu. Demi nak bagi ibu naik tangga sendiri ya. Bye bye. Terima kasih. Makcik, terima kasih banyak. Weh. Bye Bella. Jom kita claim gambar. Selesai main semua aktiviti yang ada, kami tak terlupa untuk beli dan tengok gambar-gambar yang diorang ambil. Gambar-gambar kat situ memang cantik. Dan kami beli semua gambar yang ada. Tapi adalah set-set dalam memang dah betul. Tapi dia tak sama lah macam kamera yang betul-betul kita pandang. Kalau kita tahu bagai-bagai kan kita pandang phone je. Tak sempat layan perjalanan kami untuk ke destinasi seterusnya, masuk je van terus pengsan. Dan tengok dah sampai ke destinasi kita yang seterusnya, Floating Market Lembang. Hai guys, pukul berapa ni? Pukul 4 kita dekat Floating Market. Lepas puas beraktiviti di lodge, kami teruskan perjalanan ke Floating Market Lembang, salah satu destinasi must visit kalau korang datang ke kawasan ni. Perjalanan dari The Lodge Maribaya dalam 15 minit sahaja naik van. Sampai je di kawasan Floating Market, suasana terus berubah. Meriah, penuh warna-warni dan yang paling unik, konsep pasar atas air. Tapi jangan bayangkan macam pasar terapung di Thailand tau. Tapi sebelum explore semua tu, kami ke satu kawasan permainan dulu. Ada kereta api mini yang boleh bawa kita pusing sekitar tasik. Budak-budak mesti suka. Tapi yang dewasa pun ramai je enjoy naik. Kalau naik train tu, dia akan start di stesen utama dan akan berakhir di stesen Floating Market. Jadi tak payahlah jalan. Tengok-tengok dah sampai Floating Market. Dah boleh makan.
Dah habis guys duitnya. Hari ni dah banyak duit. Dah habis. Beribu dah. Gambar tadi pun. Gambar dengan baju ibu ya 1,000. Malam ni kita akan dapat baju ibu. Berapa? Abang Irfan tu tahu tak? Ha? Berapa keping? 3 gambar. 3. Ada fish. Untuk beli makanan dan minuman dekat floating market ni, kita tak boleh guna tunai atau e-wallet. Dekat sini, dia memang pakai token khas. Bentuk dia bulat, sama macam duit shilling, tapi ada warna kuning dan warna merah. Jadi mula-mula kena tukar duit kita jadi token di kaunter khas. Ada beberapa pilihan nilai. Dan token ni tak boleh refund. So beli ikut bajet dan selera masing-masing ya. Bila dah dapat token, barulah boleh mula shopping makanan dekat gerai-gerai terapung tu. Nak makan jagung bakar, dimsum, soto, burger, semua pakai token ni. Konsep dia unik dan seronok. Macam boleh belah dalam taman tema. Dan paling best, suasana dia tenang. Banyak tempat duduk dan ada view tasik yang cantik. Tadi sama. Dekat sini kita kena pakai coins. Ni coin RM5,000. Ni RM20. Buaya lah. Saya beli bakso. Adik baby nak naik tu ke? Tak tahu pula bakso ni ada macam mi. Tak apa, makan je. Okay lah ya, tengah beli. Celebrity.com. Okay. Kita nak pergi naik Rainbow Slide. Lepas puas isi perut, kami pun cuba satu aktiviti yang paling viral dekat sini. Rainbow Slide. Jalur warna-warni dia memang menarik perhatian dari jauh. Dah beli tiket tapi sebenarnya dah nak tutup. Sekarang dah pukul 5 suku. Benda tu tutup dalam 5:30. Dia kena pakai speaker. Tapi jangan silap, walaupun nampak macam permainan kanak-kanak, bila dah duduk atas pelampung tu, laju sangat weh menuju turun. Nak naik, kena beli tiket khas untuk Rainbow Slide ni. Asing daripada toko makanan tadi tau. Dari tempat makan, kena jalan dan naik sikit ke kaunter khas tu. Harga tiket lebih kurang RM30,000. Anggaran RM6 Malaysia, bergantung musim. Staff akan tolong setting position duduk dan tolak kita dari atas. Dan nak naik ke Rainbow Slide ni bukan terus sampai tau. Kena daki naik sikit. Kalau bawa anak-anak kecil atau warga emas, kena jalan perlahan-lahan sebab agak tinggi dan jauh jaraknya dari kawasan bawah floating market tu. Tapi sepanjang jalan tu, pemandangan memang cantik. Memang rasa macam adventure sikit sebelum sampai ke atas. Sampai je dekat atas, worth it. Sebab Rainbow Slide tu bukan jalan-jalan. Dari atas tu boleh nampak panorama kawasan sekeliling floating market. Terima kasih. Ya Allah. Terima kasih. Angin sejuk pun bertiup perlahan. Satu vibe yang tenang tapi excited sebelum meluncur. Tapi bila dah meluncur, takut weh. Tak tahu dia cakap apa. Tunggu yang terbalik. Dekat sini ada juga perahu sewa kalau nak keliling tasik sambil santai-santai. Perahu sewa ni macam itik, bot, kapal, kereta. Ada rasa tak kelapa juga?
minta tolong sikit nak hantar tu ada. Boleh hantar sana tak nak turun? Ni. Boleh hantar sana ke bang? Jom. Naik mana? Itik. Oh, dapat merasa nak itik pula. Itik ni. Macam mana ni? Ke tepi. Tak boleh ke tepi. Ke tepi macam mana? Kanan, bawah kanan. Bawah kanan. Bawah setirang kanan. Naik itik pula. Turun nak naik. Bila kita naik bot ni, kita akan dikelilingi dengan tasik yang luas dan tenang. Pemandangan sekitar memang cantik. Dikelilingi pokok-pokok, bangunan ala-ala kampung Belanda dan suasana floating market yang hidup. Bestnya, dekat sini boleh kayu sendiri perlahan-lahan. Indonesia. Ya. Malam enggak ada ya? Ada besok sampai pukul 9 Malam. Oh, ya, malam. Oh, besok sampai malam. Malam minggu. Malam minggu. Satu pusingan ambil masa lebih kurang 15 ke 20 minit, bergantung pada kelajuan dan laluan. Tapi tak terasa masa berlalu sebab suasana tu sangat menenangkan. Kita nak itik pula. Kita topai itik tak lalu jalan. Kan? Boleh? Bawa keluar dulu. Abang keluar dulu. Okey. Bapa sambut adik. Terima kasih. Abang. Nak itik. Kecil ni bang. Di bawah hujan. Okay, terima kasih ya. Gerimis. Dah, jom. Dah hujan dah. Lepas habis semua aktiviti dari naik train, makan, ke rainbow slide, seterusnya ke permainan atas air, akhirnya kita orang jadi grup paling last keluar daripada floating market tu. Waktu nak keluar ikut pintu masuk tadi, semua lampu dah tutup dan tak ada lagi pengunjung lain. Staff pun semua dah balik. Memang lawak. Rasa macam tuan tanah terakhir yang nak lock pagar sendiri. Tapi dalam hati rasa puas sebab dapat habiskan semua yang dirancang dan betul-betul enjoy tempat ni sampai ke hujung masa. Energi semua dah low tapi hati masih excited. Lepas selesai semua aktiviti di The Lodge Maribaya dan Floating Market, kami pun bergerak balik ke arah Bandar Bandung. Dan next destination kami adalah Wind Perfume. Perjalanan ni mengambil masa lebih kurang 1 jam, bergantung pada trafik. Sepanjang perjalanan tu, pemandangan pun dah mula berubah. Dari kawasan berbukit, masuk balik ke kawasan bandar yang lebih sibuk dan padat. Suasana jalan makin bising dengan deretan motor dan kereta. Ciri tipikal jalan-jalan utama di Bandung. Kami pun sempat lelap sekejap dalam van sebab letih seharian berjalan. Tapi bila sampai dekat kawasan Riau, antara kawasan tumpuan shopping di Bandung, barulah mata semua celik semula sebab tahu Wind Perfume dah dekat. Wind Perfume ni memang terletak strategik, senang nak cari kalau guna maps. Dan memang jadi tempat persinggahan wajib kalau nak cari perfume berkualiti pada harga yang mampu milik. Sekarang kita ada dekat kedai Wind Perfume. Dengan Baba tengah kat sini banyak juga. Masuk-masuk dah bau dah perfume wangi. Oh, Hugo Boss hijau Hugo Boss hijau. Kita dah burung. Kitty.
Dan akhirnya kami beli 11 botol untuk pakai sendiri, untuk hadiah dan untuk kenang-kenangan di Bandung juga. Staf dekat sini pun sangat membantu. Siap explain semua perfume tu satu-satu. Selesai cuci mata di Alam Moda, kami terus bergerak ke destinasi seterusnya, makan malam, bakso Orling. Kalau dah sampai Bandung, memang wajib cuba bakso dia. Dekat sana boleh pilih bermacam-macam jenis berbola yang berbeza-beza. Ikut selera masing-masing. Selesai makan, kami terus balik ke hotel. Hari kedua yang sangat padat, penuh dengan aktiviti. Dari tahu Sumedang, kopi luwak Cikole, fun ride di The Lodge Maribaya, hinggalah floating market. Semua tu akan jadi kenangan manis dalam trip kami.